ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke majlis membaca surah Yasin dan tahlil 40 hari bagi Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Haji Abdul Azim, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Majlis diadakan lewat petang tadi di Jamiah Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Laila Cetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara, Pengiran Haji Abu Bakar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dan yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sembahyang Fardu Maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang Berhormat Pihin juga mengimamkan sembahyang sunat hajat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
ياسين. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Majlis membaca surah Yasin dan tahlil 40 hari bagi almarhum Duli Teraman Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Ibri ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah juga diadakan di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Laporannya dimuatkan seketika nanti. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada His Highness Sheikh Khalifa bin Zaid Al Nahyan, Presiden Emiriah Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi Emiriah Arab Bersatu. His Highness Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden, Perdana Menteri, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan Emiriah Arab Bersatu, ahli-ahli kerabat diraja dan kepada kerajaan serta rakyat Emiriah Arab Bersatu bersempena Hari Kebangsaan Emiriah Arab Bersatu. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vunang Vorachin, Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao. Dan Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisolin, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao serta kerajaan dan rakyat Republik Demokratik Rakyat Lao sempena dengan Hari Kebangsaan negara tersebut yang ke-45. Negara tidak mencatatkan kes jangkitan tempatan COVID-19 210 hari yang lalu. Butiran lanjut mengenainya seketika nanti. Majlis membaca surah Yasin dan tahlil 40 hari bagi almarhum Duli Teraman Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Ibni ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah diadakan di 3 daerah yang lain. Kehadiran jemaah ke majlis tersebut menunjukkan kesetiaan, cinta dan taat setia rakyat jelata kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat diraja. Di daerah Blaid, majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blaid. Hadir Awang Ramli bin Haji Jemuddin, pegawai daerah Blaid. Di daerah Tutong, tumpuan majlis diadakan di Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong. Hadir Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Sementara Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar menjadi tumpuan acara di daerah Temburong. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam. Namun, 3 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 151 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 210 hari yang lalu. Manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 10 kes. 529 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,727 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 185 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 77,678 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Mukim Bukit Sawat, Mukim Melilas, Mukim Sukang dan Mukim Labi Ulu Belait. Kawasan yang terjejas akibat banjir di daerah Belait berikutan hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Keadaan paras air yang meningkat mengakibatkan beberapa buah kediaman ditenggelami air dan jalan penghubung menuju ke kawasan pedalaman di daerah berkenaan tidak dapat dilalui. Berikutan keadaan tersebut, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah DDMC Belait telah mengaktifkan pos kawalan insiden di Kampung Sungai Mau bermula 29 November lalu bagi menangani bantuan-bantuan logistik, membuat pemantauan dan laporan paras air yang berterusan melalui Jabatan Bomba dan Penyelamat serta pengagihan bantuan catuan makanan kepada mangsa-mangsa banjir melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat. Bantuan-bantuan logistik untuk kemudahan pengangkutan juga disediakan melalui Jabatan Daerah Belait dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Insiden Command Post ada menyediakan 3 checkpoint. Pertama, checkpoint 1 di Sungai Mau dan checkpoint 2 di Logan Lalak dan checkpoint 3 di Jalan Utama Merangking. Dan jadual perjalanan bagi pengangkutan orang awam ke tempat lokasi yang dituju itu adalah di antara pada jam 6 pagi hingga 6 petang sahaja. Kecuali jika ada berlakunya kecemasan ataupun perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, maka bantuan daripada pihak ICP akan dibuat walaupun tertakluk kepada keadaan kedalaman air yang ada pada masanya. Sementara itu, para penduduk kampung yang terjejas diingatkan agar meningkatkan kewaspadaan semasa musim banjir ini bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada agensi yang terlibat dalam menangani musibah yang berlaku di kampung Mukim Bukit Sawat. Dan saya berharap juga kepada penduduk-penduduk supaya berhati-hatilah bila musim banjir ini, terutama kepada mereka yang hampir dengan sungai, rumah dengan sungai, supaya mengawasi anak-anak mereka. 82 orang pelajar dan 43 orang guru dari Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah pagi tadi mengikuti aktiviti membersihkan Pantai Muara. Aktiviti merupakan antara pengisian program kepimpinan rakan sebaya tahun 6 sekolah berkenaan.
Aktiviti diketuai oleh Dayang Haja Mariam binti Haji Ladi, Pengetua Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah. Program selama 2 hari bermula kemarin ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang bersifat kepimpinan dan membentuk nilai-nilai kerohanian dan murni dalam diri pelajar dan membina semangat kerjasama dalam pasukan. Beberapa aktiviti lain juga diadakan sepanjang program secara berkumpulan yang dikendalikan oleh guru-guru bahagian kegiatan kurikulum sekolah berkenaan. Sementara itu, di sebelah petang tadi diadakan penyampaian sijil kepada para peserta program yang diadakan di Hotel Center Point, Gadong. Seorang lelaki tempatan meninggal dunia dalam satu kemalangan yang melibatkan sebuah kereta dan motosikal di kawasan pusing keliling berdekatan Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah Lumut. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB dalam siaran akhbarnya menyatakan pihak PPDB telah menerima panggilan kecemasan pada sekitar pukul 8.21 semalam dan anggota Balai Polis Sungai Liang segera dikerahkan ke tempat kejadian. Siasatan mendapati mangsa iaitu penunggang motosikal berusia 32 tahun dipercayai sedang dalam perjalanan pulang ke rumah di kawasan Rancangan Perumahan Negara Lumut. Mangsa dibawa ke Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait dan disahkan meninggal dunia akibat beberapa kecederaan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Beberapa kesalahan telah didapati semasa operasi bersepadu secara berasingan ke atas gerai-gerai di bawah kawalan Jabatan Daerah Brunei dan Muara melibatkan gerai Kampung Rimba Simpang 51 dan gerai Aneka Ria Kampung Rimba pada 19 dan 20 November 2020 lalu. Operasi melibatkan bahagian perlesenan dan penguatkuasaan serta unit gerai bahagian kemajuan dan pembangunan daerah Jabatan Daerah Brunei dan Muara bersama dengan agensi-agensi penguatkuasaan daripada bahagian penguatkuasaan Ugama Kementerian Hal Ehwal Ugama dan bahagian penguatkuasa kesihatan dari bahagian kesihatan alam sekitar beserta bahagian kawalan kualiti dan keselamatan makanan Kementerian Kesihatan. Semasa serbuan bersama bahagian penguatkuasa Ugama Jabatan Hal Ehwal Syariah pada 19 November lalu, 5 buah gerai bangku didapati masih beroperasi sewaktu solat Jumaat. Bahagian penguatkuasaan Ugama menekankan kesalahan itu boleh diambil tindakan di bawah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 iaitu di bawah peruntukan Bab 194 tidak menunaikan solat Jumaat. Sementara operasi bersepadu bersama beberapa unit di bawah Kementerian Kesihatan pada 20 November lalu, 21 orang pengendali makanan telah dikenakan denda kompaun di bawah Seksyen 62A-2 Akta Penyakit Berjangkit -Penggal 204 iaitu RM100 setiap seorang kerana didapati tidak memakai sungkup muka ketika menjalankan aktiviti perniagaan. Jabatan Daerah Brunei dan Muara juga mengenakan denda kompaun berjumlah RM200 ke atas gerai Man Rimba atas kesalahan di bawah Bab 12-1A di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil -Penggal 30 kerana melonggokkan sampah sarap dan membuat pembakaran terbuka di kawasan tempat awam. Pemilik gerai berkenaan diarahkan untuk membersihkan kawasan berkenaan dan diberi tempoh 7 hari waktu bekerja untuk membayar denda tersebut atau berdepan dengan tindakan mahkamah jika gagal menjelaskan denda. Pasukan Polis Diraja Brunei meminta bantuan orang ramai bagi mengesan seorang pekerja lelaki yang lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Adi Edward Richard Asumbak diminta menghubungi Balai Polis Ria Daerah Polis Belait di talian 333-0413 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana balai-balai polis yang berdekatan. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 3 Disember 2020. Kita ikuti makluman mengenainya.